Okay, Assalamualaikum. Kali ini kita masih lagi di bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara dengan subtopik 3.4 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara mengikut pendekatan AD atau permintaan agregat dan AS iaitu penawaran agregat. Okay, untuk tajuk 3.4 ini kita akan bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah permintaan agregat ataupun AD. Kita akan lihat dari segi definisi kelo AD, bentuk kelo AD dan faktor peralihan kelo AD. Yang kedua, kita tengok dari segi penawaran agregat ataupun AS. Kita akan lihat dari segi definisi kelo AS, bentuk kelo AS dan faktor peralihan kelo AS. Dan yang terakhir kita akan tengok dari segi keseimbangan pendapatan negara mengikut pendekatan ADAS dan kesan perubahan AD ke atas keseimbangan dan kesan perubahan ADAS ke atas keseimbangan. Okey. Okay, untuk video kali ini kita cuma akan lihat kepada kelok permintaan agregat, di mana objektif pembelajaran adalah pelajar dapat menjelaskan kelok AD dari segi definisi kelok AD, bentuk kelok AD dan faktor yang menyebabkan peralihan kelok AD. Okey, kita lihat yang pertama dari segi definisi kelok AD. Okey, kelok permintaan agregat ataupun AD ialah kelok yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara benar dengan pelbagai tingkat harga umum. Okey, dan bentuk kelok AD adalah bercerun negatif ataupun mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi bila dia bercerun negatif, dia tunjukkan hubungan songsang antara pendapatan negara benar dengan tingkat harga umum dengan andaian faktor-faktor lain adalah tetap. Okay, jadi bila kita wujudnya hubungan songsang, maksudnya bila harga umum jatuh, tingkat harga umum jatuh, jumlah barang dan perkhidmatan yang diminta oleh unit-unit ekonomi akan meningkat. Dan seterusnya akan menyebabkan pendapatan negara benar akan meningkat. Okay, unit-unit ekonomi ini adalah terdiri daripada isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Okey, sebaliknya jika tingkat harga umum naik, menyebabkan jumlah barang dan perkhidmatan yang diminta oleh unit-unit ekonomi akan menurun. Seterusnya menyebabkan pendapatan negara benar juga akan menurun. Okey, kita lihat dari segi kelok. Okey, kelok AD menunjukkan hubungan di antara tingkat harga umum dan juga pendapatan negara benar, dan hubungannya adalah negatif. Jadi bentuk kelok AD adalah bentuk yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga umum dengan pendapatan negara benar. Okey, jadi jika kita andaikan harga adalah pada P2, pendapatan negara benar adalah pada Y2. Jika harga turun daripada P2 kepada P1, maka pendapatan negara benar akan meningkat daripada Y2 ke Y1. Tingkat harga umum jatuh, pendapatan negara benar meningkat. Hubungan yang songsang. Okey, sebaliknya jika tingkat harga umum meningkat daripada P1 kepada P2, pendapatan negara benar akan jatuh daripada Y1 kepada Y2. Okey, kita lihat dari segi peralihan kelok permintaan agregat ataupun AD. Okey,
kelok AD akan beralih ke kanan atau ke kiri apabila berlaku perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat selain daripada faktor tingkat harga umum. Okey, jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat? Kelok permintaan agregat ini diterbitkan daripada kelok AE ataupun perbelanjaan agregat. Jadi sebarang perubahan dalam AE akan mempengaruhi AD. Okey, jadi sebagaimana yang kita belajar, AE terdiri daripada C tambah I tambah G tambah X tolak M. Okey. Jadi perubahan dalam C dengan I, G dan X tolak M akan mempengaruhi AE dan seterusnya akan mempengaruhi AD. Okey, jadi yang pertama yang akan menyebabkan peralihan kelok AD adalah perbelanjaan penggunaan ataupun C. Yang kedua, perbelanjaan pelaburan ataupun I. Yang ketiga, perbelanjaan kerajaan ataupun G. Dan yang keempat adalah ekspor bersih ataupun X tolak M. Ini semua adalah item yang terdapat dalam AE. Faktor-faktor yang mempengaruhi AE. Perubahan dalam AE akan mempengaruhi AD. Okey, dan yang terakhir adalah E ataupun yang terakhir adalah E bekalan wang ataupun MS. Okey, kita tengok faktor yang pertama iaitu perbelanjaan penggunaan. Okey, perbelanjaan penggunaan ini merupakan perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan. Okey. Jadi, kelok AD adalah kelok yang menghubungkan antara tingkat harga umum dengan pendapatan negara benar dan AD kosong adalah kelok permintaan agregat yang asal. Kelok permintaan agregat boleh beralih ke kanan jika berlakunya perubahan dalam perbelanjaan penggunaan. So, pertambahan dalam perbelanjaan penggunaan akan menyebabkan peralihan kelok AD ke kanan. Sebab bila C bertambah, AE akan bertambah. Kelok AE akan beralih ke atas dan AD juga akan beralih ke atas ataupun ke kanan. Okay, so apa yang menyebabkan C itu bertambah? Okay, jadi perbelanjaan penggunaan isi rumah akan bertambah jika pendapatan boleh guna meningkat. Macam mana pendapatan boleh guna meningkat? Okey. Jika penurunan cukai pendapatan persendirian. Sebab pendapatan boleh guna kita perolehi daripada Y tolak T. Okey, jika T menurun maka pendapatan boleh guna meningkat. Pendapatan boleh guna meningkat, C akan meningkat dan seterusnya AE akan meningkat dan AD akan meningkat. Maka kelok AD akan beralih ke kanan. Okey. Yang kedua adalah kemudahan mendapat kredit ataupun pinjaman. Jika pengguna mempunyai kemudahan untuk mendapatkan kredit, maka perbelanjaan terhadap barang tahan lama seperti rumah, kereta dan sebagainya akan bertambah. AE akan bertambah, AD akan bertambah dan kelok AD akan beralih ke kanan. Dan yang seterusnya adalah jangkaan pendapatan masa depan. Jika pengguna menjangkakan pendapatan masa depan meningkat, ini mendorong isi rumah untuk menambahkan perbelanjaan. Maka AE akan meningkat dan AD akan meningkat. Kelok AD akan beralih ke kanan. Okey, yang seterusnya adalah kelok AD beralih. Okey, yang asal AD kosong, kelok AD boleh beralih ke kiri jika
perbelanjaan penggunaan berkurang. Okey, so apa yang menyebabkan perbelanjaan penggunaan berkurang? Okey, yang pertama, perbelanjaan penggunaan isi rumah akan berkurang jika berlakunya kenaikan dalam cukai pendapatan persendirian. Cukai pendapatan persendirian meningkat, maka pendapatan boleh guna akan jatuh dan C akan jatuh, AE akan jatuh, AD akan jatuh, maka kelo AD akan beralih ke kiri. Okey, yang seterusnya, kesukaran mendapat kredit. Jadi perbelanjaan terhadap barang tahan lama akan berkurang. AE berkurang, AD berkurang. Kelo AD akan beralih ke kiri. Seterusnya, jangkaan pendapatan masa depan merosot. Jadi C juga akan merosot. AE berkurang, AD berkurang. Kelo AD akan beralih ke kiri. Okey. Faktor yang kedua adalah perbelanjaan pelaburan. Ini adalah perbelanjaan yang dibuat oleh firma. Okey. Perbelanjaan pelaburan, perubahan dalam perbelanjaan pelaburan akan menyebabkan perubahan dalam AD. Kelo AD boleh beralih ke kanan yang menunjukkan permintaan agregat meningkat. Okey. So, pertambahan dalam pelaburan akan menyebabkan peralihan kelo AD ke kanan. Okey, kenapa? Sebab bila pelaburan atau I bertambah, kelo AE akan meningkat, bergerak ke atas. Okey, jadi bila AE meningkat, AD juga akan meningkat. Jadi kelo AD akan beralih ke kanan. So, apa yang menyebabkan I ataupun pelaburan meningkat? Yang pertama, kejatuhan dalam kadar bunga. Okey. Firma yang ingin membuat pelaburan akan membuat pinjaman. Okey, jadi bila kadar ataupun kos pinjaman adalah bergantung kepada kadar bunga. Jika kadar bunga jatuh, kos pinjaman akan jatuh, maka pinjaman akan meningkat dan ini akan menyebabkan pelaburan juga akan meningkat. Okey, jadi bila pelaburan meningkat, AE akan meningkat dan seterusnya AD juga akan meningkat. Okey, yang kedua, dasar kerajaan mengurangkan cukai keuntungan syarikat. Okey, jadi bila cukai keuntungan syarikat, maka untung firma akan naik dan menggalakkan pelaburan. Dan yang ketiga adalah jangkaan ekonomi bertambah baik pada masa hadapan, menyebabkan risiko pelaburan rendah dan pelaburan akan meningkat. AE akan meningkat, AD akan meningkat, jadi kelo AD akan beralih ke kanan. Okey, seterusnya peralihan kelo AD ke kiri daripada AD kosong ke AD 1. So, apa yang boleh menyebabkan peralihan kelo AD ke kiri? Iaitu pengurangan dalam pelaburan. Sebab bila pengurangan dalam pelaburan, AE akan berkurang, kelo AE akan beralih ke bawah. Dan ini menyebabkan AD juga akan berkurang dan beralih ke bawah ataupun ke kiri. Daripada AD kosong ke AD 1. So, apa faktor yang menyebabkan pengurangan dalam pelaburan? Iaitu kenaikan dalam kadar bunga. Bila kadar bunga meningkat, kos pinjaman akan meningkat, pelaburan akan merosot. AE akan merosot ataupun jatuh dan AD juga akan jatuh. Yang kedua adalah kerajaan meningkatkan cukai keuntungan syarikat. Dan ini akan mengurangkan untung firma dan tidak menggalakkan firma untuk menambahkan pelaburan. AE akan berkurang, AD juga akan berkurang. Dan seterusnya adalah jangkaan ekonomi bertambah buruk pada masa hadapan dan menyebabkan risiko pelaburan tinggi. Pelaburan akan berkurang, AE akan berkurang, seterusnya
AD juga akan berkurang, menyebabkan kelo AD akan beralih ke kiri. Okey, yang seterusnya adalah perbelanjaan kerajaan. Ini adalah perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan. Okey, perubahan dalam perbelanjaan kerajaan juga akan menyebabkan perubahan dalam AD. Kelo AD akan beralih ke kanan. Keadaannya jika pertambahan dalam G ataupun perbelanjaan kerajaan. G bertambah, AE akan bertambah, maka AD juga akan bertambah, kelo AD akan beralih ke kanan. So, apakah faktor yang menyebabkan pertambahan dalam G? Okay, yang pertama adalah pelaksanaan dasar fiskal mengembang. Dasar fiskal mengembang adalah pertambahan dalam G yang bertujuan untuk mengatasi masalah deflasi ataupun pengangguran kitaran. Bila kerajaan melaksanakan dasar fiskal mengembang ataupun menaikkan perbelanjaan kerajaan, maka AE akan meningkat dan seterusnya AD akan meningkat dan kelo AD akan beralih ke kanan. Okey, yang kedua adalah kenaikan perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan pembangunan ini adalah perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi, bila perbelanjaan pembangunan, contohnya membina kemudahan infrastruktur dan projek pembangunan ditingkatkan, maka AE akan meningkat sebab G meningkat. Okey, jadi AD juga akan meningkat dan permintaan kelo AD ataupun kelo permintaan agregat akan meningkat dan beralih ke kanan. Dan yang seterusnya adalah kerajaan melaksanakan dasar belanjawan kurangan. Dasar belanjawan ini juga dikenali sebagai dasar fiskal. Okey. Dasar belanjawan kurangan adalah G dinaikkan dan T dikurangkan. G lebih besar daripada T. Okey, jadi bila G dinaikkan, maka AE akan meningkat, AD akan meningkat. Kelo AD akan beralih ke kanan. Okey, yang seterusnya adalah peralihan kelo AD ke kiri yang menunjukkan berlakunya pengurangan dalam AD. Okey, so apa yang boleh menyebabkan peralihan ke kiri? Apabila berlakunya pengurangan dalam G ataupun perbelanjaan kerajaan. So, faktor-faktor yang boleh menyebabkan pengurangan dalam G adalah dasar fiskal menguncup. Okey, jika yang tadi pertambahan dalam G, dasar fiskal mengembang. Okey, untuk pengurangan G, dasar fiskal menguncup, di mana G diturunkan. Tujuannya untuk mengatasi masalah inflasi. Okey, jadi bila G diturunkan, AE akan berkurang, seterusnya AD akan berkurang dan kelo AD akan beralih ke kiri. Dan yang kedua adalah pengurangan perbelanjaan pembangunan. Okay, contohnya kemudahan perbelanjaan untuk membina kemudahan infrastruktur dan projek pembangunan yang lain dikurangkan, maka AE akan berkurang sebab G berkurang dan AD juga akan berkurang, kelo AD akan beralih ke kiri. Dan seterusnya, kerajaan melaksanakan dasar belanjawan lebihan. Dasar belanjawan lebihan maksudnya G kurang daripada T, cukai. T itu adalah cukai. Jadi bila G dikurangkan, maka AE akan berkurang, AD akan berkurang, kelo AD akan beralih ke kiri. Okey, seterusnya adalah ekspor bersih. Ini adalah perbelanjaan yang dilakukan oleh sektor luar negara. Ekspor tolak import. Okey. Jadi, perubahan dalam ekspor bersih juga akan menyebabkan perubahan dalam AD, iaitu akan berlakunya peralihan sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, kelo AD akan beralih ke kanan jika
berlakunya pertambahan dalam ekspor bersih, iaitu ekspor lebih besar daripada import. Pertambahan ekspor bersih, AD akan beralih ke kanan. So, apa yang boleh menyebabkan pertambahan dalam ekspor bersih? Yang pertama adalah kenaikan kadar pertukaran asing. Kenaikan dalam kadar pertukaran asing menyebabkan nilai ringgit Malaysia akan menjadi lebih murah. Okey, jadi bila nilai ringgit Malaysia murah, ini akan menyebabkan ekspor akan menjadi harga barangan ekspor Malaysia akan menjadi lebih murah dan meningkatkan daya saing ekspor. Jadi ekspor Malaysia akan meningkat. Bila ekspor meningkat, maka ekspor bersih akan semakin besar. Jadi bila ekspor bersih meningkat, AE akan meningkat dan AD juga akan meningkat. Kelo AD akan beralih ke kanan. Dan yang kedua adalah inflasi di luar negara. Okey. Jadi bila berlaku inflasi di luar negara, barang di luar negara akan menjadi mahal. Jadi permintaan barang di Malaysia akan menjadi akan menjadi meningkat sebab secara relatifnya barang Malaysia akan menjadi lebih murah berbanding dengan barang di luar negara. Jadi permintaan terhadap barang Malaysia akan meningkat, maka ekspor akan meningkat. Dan di samping itu, harga import relatif menjadi lebih mahal. Jadi import daripada luar negara akan menjadi berkurang. Jadi ekspor meningkat, import jatuh, maka ekspor bersih akan meningkat. Jadi bila ekspor bersih meningkat, AE akan meningkat dan AD akan meningkat. Kelo AD akan beralih ke kanan. Dan yang seterusnya adalah kemakmuran ekonomi negara asing, menyebabkan keupayaan rakyat negara asing untuk berbelanja, dan ini akan menyebabkan ekspor negara akan bertambah. Okey, AE akan bertambah, AD akan bertambah, kelo AD akan beralih ke kanan. Okey, yang seterusnya adalah peralihan kelo AD ke kiri, AD kosong ke AD 1. Okey, kelo AD akan beralih ke kiri jika berlakunya pengurangan dalam ekspor bersih. Apa yang menyebabkan ekspor bersih berkurang? Yang pertama adalah penurunan kadar pertukaran asing. Okey, bila kadar pertukaran asing turun, ini menyebabkan nilai ringgit Malaysia akan jadi semakin mahal. Jadi barang Malaysia juga akan menjadi semakin mahal pada pandangan negara asing. Jadi ekspor Malaysia akan menjadi lebih mahal dan ini akan mengurangkan daya saing ekspor. Ekspor akan jatuh. Bila ekspor jatuh, ekspor bersih akan berkurang. Jadi AE akan berkurang dan AD juga akan berkurang. Kelo AD akan beralih ke kiri. Seterusnya adalah masalah inflasi dalam negara. Inflasi dalam negara menyebabkan harga dalam negara kita akan menjadi semakin mahal. Jadi, ekspor kita akan menjadi lebih mahal dan harga import daripada luar negara akan menjadi relatif murah. Okey, jadi bila ekspor kita lebih mahal, maka ekspor akan berkurang. Barang import harga relatifnya murah, maka import daripada luar negara akan meningkat. Maka ekspor bersih, ekspor tolak import akan menjadi semakin berkurang. Maka AE akan berkurang, AD akan berkurang, kelo AD akan beralih ke kiri. Okey, seterusnya adalah kemelesetan ekonomi negara asing. Ini akan mengurangkan keupayaan rakyat negara asing
untuk berbelanja, dan ini akan menyebabkan ekspor negara kita akan merosot sebab kurangnya permintaan daripada negara asing. Jadi AE akan berkurang, AD juga akan berkurang, kelok AD akan beralih ke kiri. Okey, yang terakhir adalah bekalan wang ataupun MS. Perubahan dalam bekalan wang boleh mengalihkan kelok permintaan agregat ke kanan daripada AD0 ke AD1. So, peralihan kelok AD ke kanan boleh berlaku jika berlakunya pertambahan dalam bekalan wang. Okey, bekalan wang bertambah apabila kerajaan melaksanakan dasar keuangan mengembang, iaitu dasar menambahkan bekalan wang dalam ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi masalah deflasi. Okey. Jadi, bila bekalan wang bertambah, kadar bunga akan berkurang. Okey, jadi pengurangan kadar bunga akan berkait pula dengan kos pinjaman, di mana kos pinjaman akan menurun. Dan ini akan menggalakkan firma untuk melakukan pelaburan. Okey, jadi bila pelaburan meningkat, AE akan meningkat, AD juga akan meningkat, maka kelok AD akan beralih ke kanan. Okey, seterusnya peralihan kelok AD ke kiri. Peralihan kelok AD ke kiri akan berlaku bila berlakunya pengurangan dalam AS. So, apakah faktor yang boleh menyebabkan pengurangan dalam AS? Pengurangan dalam MS. Okey, yang pertama disebabkan oleh dasar keuangan menguncup oleh Bank Pusat. Okey, dasar keuangan menguncup adalah dasar mengurangkan penawaran wang ataupun bekalan wang. Tujuannya untuk mengatasi masalah inflasi. Okey, jadi bila berlakunya pengurangan dalam MS, kadar bunga akan naik. Seterusnya, kos pinjaman akan naik dan ini tidak menggalakkan firma untuk menambahkan pelaburan. Maka AE akan berkurang dan AD juga akan berkurang. Kelok AD akan beralih ke kiri. Okey, itu saja video untuk tajuk kali ini. Sekian, terima kasih.